Baiklah, saudara, bertemu kembali. Teknologi baharu dalam pertanian dan bidang itu kini bukan lagi bidang yang ketinggalan, dan jika dijalankan dengan memanfaatkan teknologi terkini, ia mampu menghasilkan keluaran yang lebih banyak dan juga menguntungkan. Damia Cassandra Manja dari Studio Berita RTM di Kuching punya perinciannya, jadi silakan. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Golongan petani, nelayan dan penternak di negeri ini khususnya di Lawas digalakkan supaya menerokai teknologi baru dalam sektor yang diceburi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ahli Hassan berkata pengaplikasian kaedah baharu berupaya meningkatkan produktiviti dan kualiti sekaligus membolehkan ia didagangkan ke pasaran tempatan dan lebihan produk bagi tujuan ekspor seperti ke Brunei dan China. Jelas Datuk Amar Awang Tengah, kerajaan negeri memberi tumpuan terhadap sektor pertanian, penternakan dan perikanan dan usaha mengembangkan ketiga-tiga sektor tersebut akan terus diperhebat berikutan potensi besarnya. Mengambil contoh tanaman fertigasi cili yang diusahakan dengan kaedah moden, ia tidak memerlukan tanah yang luas namun hasilnya tetap ada. Beliau juga menggalakkan penduduk Lawas akan memanfaatkan tanah yang dimiliki yang dilihat dapat memberi keuntungan. Jelas beliau lagi, pertambahan penduduk dunia menjadikan sumber makanan perlu diperbanyak bagi memenuhi keperluan tersebut. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli II berucap demikian ketika menghadiri majlis penyerahan bantuan pertanian di Lawas. Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan di Lawas yang kini dalam pembinaan akan berperanan membantu memasarkan produk pertanian secara borong di sekitar pasar Lawas. Lebih 5.8 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Persekutuan dan Negeri untuk memperkasa bidang pertanian di Lawas meliputi program fasilitasi pertanian, program pembangunan pertanian daerah Lawas, program pembangunan jalan ladang pertanian dan program tanaman industri seperti getah kelapa dan kelapa sawit di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara di Lawas. Jambatan Sibuti yang akan menjadi mercu tanda di kawasan Bekenu Miri dijangka siap Mac tahun depan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bekenu, merangkap Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Rozi Yunus, projek menelan kos RM1.5 juta ini telah mula dilaksanakan 3 Julai lalu. Rozi Yunus memberitahu jambatan ikonik ini direka bentuk seperti kapal layar menggunakan kabel penahan atau kabel stay yang sinonim dengan masyarakat di Bekenu yang menggunakan perahu sebagai jalan perhubungan selain jalan darat. Jelasnya, ia sekaligus akan menjadi tarikan pelancong yang berkunjung di kawasan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas diberi taklimat ringkas mengenai projek berkenaan di Miri. Pelaksanaan Banci 2020 bagi negeri ini akan dilaksanakan dalam 2 fasa seiring dengan kebiasaan baru dalam situasi COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini. Timbalan Pengarah Perangkaan Negeri Sarawak, Dayang Rohaya Awang Hassan berkata, fasa pertama akan dijalankan secara dalam talian iaitu e-census yang bermula pada 7 Julai lalu, manakala fasa kedua menggunakan kaedah temu ramah bersemuka. Fasa pertama e-census akan berakhir 30 September ini. Responden yang menjawab melalui e-census akan dibekalkan invitation code melalui pendaftaran di portal Banci. Melalui kaedah ini, responden diberi fleksibiliti untuk mengisi borang soal selidik mengikut kesesuaian masa responden. Bagi fasa kedua pula, ia akan bermula pada 7 hingga 24 Oktober melibatkan seramai 1,200 orang penyelia dan 8,025 orang pembanci yang dilantik di seluruh negeri. Jelas Dayang Rohaya, pembanci akan mengunjungi 900 blok penghitungan BP melibatkan setiap BP yang mempunyai kira-kira 120 tempat kediaman. Di Sarawak, ia akan meliputi 697.6 ribu tempat kediaman dan 2.91 juta penduduk. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Sarawak merekodkan 205 kes di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 sejak Januari lepas. Dalam peniadaan media yang dikeluarkan oleh Unit Pengurusan Media dan Publicity KPDN HEP Negeri Sarawak, kesemua kes itu melibatkan nilai kompaun sejumlah RM28,700, manakala nilai rampasan ialah sebanyak RM51,106. Jelas KPDN HEP Negeri Sarawak penggunaan alat penimbang yang tamat tempoh merupakan satu kesalahan mengikut Seksyen 14-6 Akta Timbang dan Sukat 1972. Dalam pada itu, 3 peniaga di Batu Kawah Kuching masing-masing dikenakan kompaun RM100 kerana menggunakan alat timbang yang telah tamat tempoh sah dalam pemeriksaan yang dijalankan oleh sepasukan penguatkuasa pada hujung minggu lepas. Pemeriksaan tersebut dilakukan hasil aduan daripada orang awam. Sehubungan itu, KPDN HEP Negeri Sarawak menyeru semua peniaga supaya memastikan alat timbang dan alat sukatan ditentusahkan bagi tujuan perniagaan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak dan kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Damia. Dan lintas langsung